Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Ruaina binti Jul Karim dari Sekolah Menengah Sains Selangor, Kuala Lumpur. Jadi sebelum saya pergi jauh kepada projek inovasi PDPC yang telah kami hasilkan, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih atas penganjuran program Singgah Mata, kerana melalui medium ini saya boleh mengetengahkan segala pandangan dan idea kreatif para pelajar saya untuk dikongsikan bersama semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Izni Hafirul bin Halimi, pelajar tingkatan 5 Jaya, wakil Sekolah Menengah Sains Selangor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Arif bin Cik, pelajar tingkatan 5 Jaya, wakil Sekolah Menengah Sains Selangor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Abang Muhammad Danish bin Mulyadi, pelajar 5 Jaya wakil Sekolah Menengah Sains Selangor. Baiklah, tujuan kami bertiga pada hari ini adalah untuk menerangkan berkenaan projek inovasi sejarah bagi sejarah tingkatan 5 yang diberi nama Labyrinthine Puzzle. Untuk pengetahuan semua, pembentangan dan pelaksanaan projek inovasi sejarah kami ini telah dibimbing oleh Puan Ruaina binti Jul Karim selaku guru subjek sejarah Sekolah Menengah Sains Selangor. Tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan sesi pembentangan. Saya mulakan dengan pengenalan. Menyedari hakikat bahawa sistem pendidikan negara memerlukan pembaharuan dari aspek pembelajaran, inovasi permainan ini sangat bertepatan dengan pembelajaran abad ke-21 yang mana mampu menarik minat pelajar untuk terus tekun dalam menimba ilmu dan bergiat aktif semasa sesi PDPC. Kaedah pembelajaran yang memberangsangkan murid sudah pasti menjadikan iklim bilik darjah lebih menyeronokkan. Jadi, inovasi Labyrinthine Puzzle yang dihasilkan ini sebenarnya menggabungkan dua aktiviti, iaitu yang pertama aktiviti puzzle di mana pelajar akan menyelesaikan ataupun mencantumkan potongan-potongan gambar dan kemudian mereka akan menjawab soalan-soalan berkaitan dengan subtopik yang dipelajari. Permainan yang dijalankan secara berkumpulan ini membolehkan murid memahami dan mengingati fakta-fakta penting dalam setiap bab yang dipelajari. Hal ini kerana murid perlu menyelesaikan puzzle terlebih dahulu dan kemudian ada aktiviti menjawab soalan, dan di sinilah sebenarnya kita melihat bagaimana pelajar dapat berkomunikasi dengan rakan kumpulan, bekerjasama dan ada daya saing yang positif semasa sesi PDPC. Baiklah, mari kita bergerak ke bahagian yang seterusnya, iaitu pernyataan masalah. Slide seterusnya. Buat pengetahuan sidang pendengar, subjek sejarah merupakan mata pelajaran teras yang perlu dipelajari oleh semua pelajar dan wajib lulus dalam peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM. Kaedah PDPC yang kurang menarik di dalam kelas menjadikan murid kurang berminat untuk mempelajari sejarah. PDPC berpusatkan guru menjadikan daya kreativiti dan hebat murid terbatas. Oleh sebab yang demikian, kami bertiga pada hari ini menghasilkan satu projek inovasi sejarah yang diberi nama Labyrinthine Puzzle untuk menyelesaikan masalah ini. Slide seterusnya. Baiklah, kita akan bergerak kepada objektif pula. Slide seterusnya. Jadi, terdapat 5 objektif yang bakal saya terangkan. Yang pertama, menggunakan Labyrinthine Puzzle untuk memvariasikan kaedah PDPC. Yang kedua, murid dapat mengaplikasikan kemahiran berfikir arah tinggi untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Yang ketiga, menjana idea dan kreativiti yang tidak terhad dalam sesi pembelajaran. Yang keempat, melahirkan sifat berdaya saing secara positif dalam kalangan murid. Dan yang terakhir iaitu yang kelima, meningkatkan pencapaian murid dalam pelbagai aspek. Jadi kelima-lima objektif ini bakal dicapai dengan penghasilan projek inovasi sejarah ini. Baiklah, saya akan teruskan pembentangan kepada Arif.
Saya akan meneruskan pembentangan dengan bahagian inovasi permainan yang melibatkan cara bermain dan syarat permainan. Okey, anda boleh mula sekarang. Untuk pengetahuan anda semua, gambar-gambar yang didapat dari dapat ini merupakan gambar-gambar yang anda dapat. Ini merupakan tools anda setiap kepada anda yang boleh tengok gambar-gambar maksimal untuk mendapatkan itu. Saya akan meneruskan dengan syarat permainan. Setiap kumpulan perlu mematuhi segala arahan dan cara permainan yang telah ditetapkan. Setiap ahli kumpulan perlu bekerjasama dalam kumpulan masing-masing. Terdapat dua cara yang boleh dijalankan untuk melaksanakan permainan ini. Pertama, di mana kaedah boleh merujuk buku, di mana pelajar dikenaki untuk menulis jawapan di atas kertas. Kaedah kedua, permainan yang tidak boleh merujuk buku, di mana pelajar dikenaki untuk memadankan soalan dengan set jawapan yang telah diberikan sahaja. Slide seterusnya. Teruskan dengan kelebihan dan kekurangan. Slide seterusnya. Terdapat 5 kelebihan permainan ini. Pertama, meningkatkan daya kreativiti dalam menyelesaikan masalah, memupuk sifat kerjasama dalam menyiapkan misi demi mencapai kejayaan, memastikan murid bersikap proaktif dan berdaya saing dalam merealisasikan misi dan visi yang diberikan, mengasah kemahiran komunikasi dalam kalangan murid dan dapat meningkatkan minat dan kesungguhan murid dalam memahami pembelajaran. Slide seterusnya. Teruskan dengan kekurangan. Permainan ini memerlukan pengurusan masa yang sangat efektif dan memerlukan persediaan awal sebelum aktiviti dijalankan. Seperti yang kita tahu, setiap permainan terdapat kekurangan dan kelebihannya tersendiri. Jadi, saya akan meneruskan pembentangan kepada Danish. Seterusnya, kita bergerak kepada keistimewaan inovasi. Slide seterusnya. Antara keistimewaan yang terdapat dalam Labyrinthine Puzzle ini ialah kosnya yang murah kerana hanya menggunakan kertas putih atau berwarna dan perlu dilaminate untuk menjaga ketahanan dan kualiti bahan serta boleh digunakan berulang kali. Mana kata, Labyrinthine Puzzle ini bukan sahaja murah, malah boleh menjaga alam sekitar kerana boleh digunakan berulang-ulang kali. Keistimewaan yang kedua ialah permainan ini boleh diaplikasikan untuk semua topik pembelajaran termasuk mata pelajaran yang lain juga. Permainan ini bukan sahaja termaktub dalam mata pelajaran sejarah. Keistimewaan yang ketiga, permainan ini boleh dilakukan penambahbaikan dan pengubahsuaian bergantung kepada kreativiti guru dan pelajar. Slide seterusnya. Kita bergerak kepada sesi penutup. Slide seterusnya. Inovasi permainan bagi subjek sejarah ini memudahkan proses pembelajaran subjek sejarah supaya murid dapat memahami dan mengingati fakta-fakta yang penting. Permainan ini juga dapat merangsang kemahiran kebat pelajar untuk berfikir secara kreatif dan kritis dalam menyelesaikan masalah. Hasilnya, PDPC sejarah akan lebih menarik
dan meningkatkan semangat murid untuk belajar, memahami dan menghayatinya. Itu sahaja daripada kami. Saya Izmir Hafirul. Saya Arif Cik. Saya Danish. Sekian, terima kasih. Bye. Bye.